5, 4, 3, 2, 1, go! Perdana Menteri Anwar Ibrahim membangkitkan isu pemberian kontrak gentian optik bernilai RM214.2 juta yang telah diberikan kepada syarikat yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam pembelaan terhadap saman fitnah terhadapnya. Dalam pernyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam melalui e-filing malam tadi, pengerusi Pakatan Harapan itu bergantung kepada pembelaan justifikasi iaitu sedia untuk membuktikan dakwaan di mahkamah dengan menyebut antara lain pemberian kontrak kepada Opcom Cables Sdn Bhd. Presiden PKR itu mendakwa anak sulung Tun Mahathir iaitu Mirzan menjadi pengarah Opcom Cables dari tahun 1994 hingga 2021. Anak kedua Mohzani menjadi pengarah dari tahun 2009 hingga 2019. Anak ketiganya Mukhris menjadi pengarah dari tahun 1994 hingga 2019 dan isteri Mukhris Nurzita Zakaria menjadi pengarah dari tahun 1995 hingga 2021. Tun Mahathir adalah Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan ketika kontrak itu diberikan. Tun Mahathir menyaman Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung dakwaan dia mengumpul kekayaan peribadi ketika menjadi Perdana Menteri. Menurut pernyataan pembelaan tersebut, Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR mendakwa selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada masa itu, pelantif mengawal Menteri Kewangan diperbadankan. MKD katanya memegang satu saham khas iaitu Golden Share yang boleh kerajaan membuat keputusan penting dalam telekom yang menjalankan ngurungan terus dengan Opcom untuk bekalan gentian optik berkenaan. Pada tempoh material tersebut, Opcom Cables dikawal dan atau dimiliki oleh ahli-ahli keluarga pelantif seperti yang dijelaskan dalam perenggan 61 di atas. Dalam kata lain, ahli-ahli keluarga pelantif mempunyai kepentingan yang besar dalam Opcom Cables. Kencana petroleum adalah dan atau untuk semua maksud dan tujuan sebuah syarikat yang dimiliki oleh dan atau dikawal oleh Mohzani. Walaupun hanya ditubuhkan pada tahun 2001 dan tiada sebarang rekod prestasi yang diketahui, Kencana Petroleum telah diberikan lesen fabrikasi utama oleh Petronas. Lesen fabrikasi tersebut telah diberikan kepada Kencana Petroleum semasa pelantif adalah Perdana Menteri, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga ahli Parlimen Tambun tersebut. Bagi menyokong pembelaan justifikasinya, defendant berhujah bahawa semasa krisis kewangan tahun 1997, pelantif sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu berusaha menyelamatkan beberapa syarikat termasuk KPB, kini dikenali sebagai Pos Logistik Berhad. Menurutnya, Mirzan ketika itu adalah pemegang saham majoriti dan pengarah KPB. Anwar juga mendakwa selepas Julai tahun 1997, dia telah menolak permintaan daripada Tun Mahathir yang juga Menteri Kewangan ketika itu untuk menyelamatkan KPB yang mempunyai liability bersih sebanyak RM423.94 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember pada tahun yang sama. Anwar mendakwa Tun Mahathir berasa kecewa dengan jawapannya dan menekankan bahawa ia akan memalukan Mirzan atau dirinya sendiri jika perkara tersebut dibentangkan kepada Parlimen untuk dibahaskan. Walaupun defendant enggan melayan permintaan KPP untuk bantuan kewangan dan beliau juga telah menjawab plaintiff seperti yang dinyatakan di atas, defendant telah dimaklumkan kemudian oleh Tan Sri Muhammad Hassan Marikan yang merupakan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petroleum Nasional Berhad Petronas terdahulu bahawa plaintiff telah mengarahkan Petronas untuk menyelamatkan atau bail out KPB. Jelas beliau lagi. Menurut Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dia telah berjumpa dengan Tun Mahathir untuk menyuarakan bantahan. Bagaimanapun, katanya Tun Mahathir tidak mengendahkan bantahan tersebut dan menyatakan bahawa Petronas tidak berada di bawah kawalan perbendaharaan. Petronas tertakluk kepada arahan Perdana Menteri mengikut Seksyen 3 Akta Pembangunan Petroleum 1974. Anwar juga mendakwa saman Tun Mahathir difailkan dengan motif tersembunyi kerana Tun Mahathir tidak pernah mengambil sebarang tindakan undang-undang terhadap pelbagai penerbitan dan ahli masyarakat terkenal yang membangkitkan dakwaan yang sama, sekaligus menunjukkan bahawa saman sivil itu hanya difailkan apabila Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri.
Tindakan ini telah difailkan dengan tujuan untuk melembahkan kredibiliti defendant sebagai Perdana Menteri semasa serta kerajaan persekutuan semasa dan untuk mewujudkan perpecahan kaum memandangkan pilihan raya negeri yang akan datang bagi negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Semua itu sudah semakin hampir. Plaintiff baru-baru ini membuat banyak serangan umum yang tidak berasas terhadap kerajaan persekutuan semasa yang dipimpin oleh defendant semata-mata untuk melemahkan atau menjejaskan kredibiliti mereka memandangkan pilihan raya negeri yang kesemuanya itu sudah semakin hampir juga. Ulas Anwar begitu dalam kenyataan tersebut. Defendant juga mendakwa bahawa saman Tun Mahathir itu tidak memiliki asas kerana kenyataan yang didakwa berunsur fitnah itu tidak dapat merendahkan atau mengurangkan reputasi Tun Mahathir dalam fikiran ahli masyarakat yang berfikiran betul, terutamanya orang awam Malaysia. Defendant menyatakan bahawa reputasi dan kredibiliti plaintiff telah dan akan diadili berdasarkan kelakuannya sendiri. Serangannya yang berniat jahat dan tidak berasas terhadap kerajaan semasa yang dipimpin oleh defendant dalam usaha untuk menebus dirinya secara politik dengan apa-apa kos, termasuk tetapi tidak terhad kepada menghasut gelora perkauman iaitu racial turbulence dan menjejaskan kestabilan politik, ekonomi dan sosial yang telah menyebabkan beliau tidak lagi dianggap sebagai orang yang boleh dipercayai, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengakhiri kenyataan tersebut. Tun Mahathir telah diwakili Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali, manakala Perdana Menteri Anwar Ibrahim diwakili Peguam Alif Benjamin Suhaimi. Artikel ini telah diambil daripada penulisan Saudari Heidi Ridwan Abdul Rashid yang diterbitkan pada 15 Jun 2023 dengan tajuknya Anwar dakwa anak beranak Mahathir dapat kontrak RM214.2 juta. Sekian, selesai. 5, 4, 3, 2, 1, go.